Ustaz Imam Farid bin Sya'ari, Imam Masjid Al-Qudus Seri Kembangan, dengan hari ini bacaan hadis 40 Imam Nawawi. Majlis ini anjuran Gema Nur Iman di bawah pimpinan yang berusaha pengurusi Puan Rosmiati binti Mansur dan semua barisan AJK GNI. Bagi memulakan majlis dengan rendah hati, saya mohon jasa baik Ustaz untuk memimpin umul kitab dan kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kepada kedua ibu bapa kita, seterusnya semua muslimin dan muslimat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Moderator selaku pengerusi bagi majlis pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberi peluang untuk kita sama-sama menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghayati ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ianya satu nikmat yang sangat-sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi pada petang ini sama-sama kita menghayati, sambung dalam kita nak membincangkan hadis mengenai perkara yang halal, haram dan perkara-perkara yang syubhah. Sebagaimana sebelum ni kita telah sampai kepada pembahagian syubhah, yang mana pembahagian syubhah ini ada tiga, iaitu tiga seperti mana yang telah disebutkan dalam penerangan dalam kitab syarah matan Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Yang mana perkara-perkara mustabihat ataupun mutasyabihat ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita telah baca pada minggu lepas. Saya ulang balik satu petikan daripada hadis tersebut. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara kedua-duanya, iaitu di antara halal yang jelas dan di antara haram yang jelas, ada beberapa perkara yang kesamaran yang tidak mengetahui akannya oleh kebanyakan daripada manusia. Yang mana kebanyakan daripada manusia ni, maksud dia ramailah di kalangan manusia yang tidak mengetahui hukum bagi perkara-perkara yang mustabihat. Benda yang halal jelas bagi mereka, benda yang haram pun jelas bagi mereka. Tapi benda yang kesamaran ni, benda yang mustabihat, tidak jelas di antara halal dan haramnya, maka hukum-hukumnya perlulah berpandukan kepada para alim ulama yang rasikh fil ilm, iaitu orang yang mantap dalam ilmu ni.
Yang mana para ulama pada perkara-perkara yang mustabihat ini, perkara-perkara yang kesamaran ini, mereka kaji dan kaji dalam mencari dalil-dalil ataupun daripada nas-nas, apakah yang boleh diserupakan hukumnya, apa yang boleh dikiaskan hukumnya. Maka hanya para ulama sahaja yang dapat mengusahakan hukum bagi satu perkara yang kesamaran tadi. Bila kata la ya'lamuhunna katsirun minan nas, iaitu kebanyakan manusia tak mengetahuinya, maka ada juga menunjukkan ada juga manusia ataupun ada juga orang yang tahu tentang hukum-hukum bagi mustabihat. Jadi untuk kita mengetahui perkara-perkara yang mustabihat ni apa hukum-hukum dia, maka kita perlu rujuk kepada para ulama mujtahid. Kita rujuk kepada mereka, tanya tentang hukum-hukum tersebut. Kerana dalam dunia, dalam kehidupan kita hari ini, banyak perkara-perkara yang kesamaran. Banyak perkara-perkara yang kita sendiri ragu-ragu terhadap dia. Jadi untuk menghilangkan keraguan tersebut, kita tanyalah kepada para ulama yang mahir, untuk mengetahui apakah jawapannya. Ada kadang-kala sesuatu perkara yang mustabihat ini, bila diselidiki, dicari dalilnya, ada dari sudut kiasnya ada hukum dia, maka ikutlah hukum tersebut. Tapi kalau masih lagi tidak ada dalil, masih lagi tidak ada dalil yang boleh dikiaskan untuk hukum tersebut, maka tetaplah ia dalam keadaan mustabihat, tetaplah dia dalam keadaan kesamaran. Kata yakni bahawasanya di antara halal yang jelas yang zahir, di antara haram yang jelas, ada beberapa perkara yang kesamaran ke atas kebanyakan daripada manusia. Adakah perkara tersebut daripada perkara yang halal ataupun daripada perkara yang haram? Adapun ulama-ulama yang mahir, orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang sangat-sangat mahir dalam ilmunya, orang yang rasikh fil ilm, orang yang mantap ilmunya, fala yastabihu alaihim, maka tidaklah menjadi kesamaran ke atas mereka, melainkan perkara-perkara yang jarang-jarang berlaku. Ada perkara-perkara yang jarang-jarang berlaku yang para ulama pun tak dapat nak merungkaikan hukum dia, maka dia akan berterusan dalam keadaan mustabah. Dia akan dalam keadaan mustabihat, dalam keadaan kesamaran. Dan demikian itu ketika mana tidak zahir. Maknanya kalaulah yang tidak menjadi yang terus menjadi kesamaran itu ialah tidak zahirlah bagi ulama perkara yang mentarjihkan di antara dua dalil. Perkara yang tak boleh, yang kita tak boleh nak guna pakai, nak memberatkan mana-mana dalil pun tak boleh. Maka itu berterusan di atas kesamaran. Maka bila mana berlakunya kesamaran, tak dapat nak tahu dia punya hukum dia, maka adalah elok perkara tersebut ditinggalkan, tidak mengamalkannya, kerana sebagai satu ihtiyat, berjaga-jaga, dan sebagai salah satu daripada untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga sifat wara' sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Makna mustabihat. Apakah makna mustabihat? Kita duk dengar benda yang mutasyabihat, benda yang mustabihat, benda yang kesamaran. Apa maksud, apakah maksud daripada lafaz tersebut? Al-mustabihatu jam'u mustabihin. Mustabihat ialah lafaz jamak. Jamak dia dengan alif dengan ta. Maka ia ada seperti mana jamak muannas salim. Maka ia adalah jamak kepada lafaz mustabihun. Maknanya daripada lafaz mufrad dia adalah lafaz muzakkar. Tapi bila dijamakkan ialah dengan jamak yang jamak muannas salim. Itu jamak yang mana bukan jamak muannas salim, jamak yang yang menyamai jamak muannas salim. Ada alif dan ta. Dan apa maksud mustabihat ialah muskilun, satu perkara yang muskil, yang susah untuk difahami. Kerana
tidak jelaslah pada halal dan haramnya. Mana dari sudut halal dan haramnya pada sesuatu perkara tersebut. Imam Nawawi rahmatullahi alaih berkata, al-mushtabihatu ma'nahu annaha laysat biwahidatil hilli wal hurmati. Kata makna mushtabihat ialah bahawasanya tidaklah jelas halal dan haramnya. Tidaklah ia jelas halal dan haram. Oleh kerana ini, kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara-perkara yang mushtabihat. Adapun para ulama, maka mereka mengetahui hukumnya dengan berdasarkan nas ataupun kias. Maka apabila berlakunya keraguan bagi sesuatu perkara di antara halal dan haramnya, dan juga tidak ada nas. Tidak ada nas yang datang untuk menentukan hukumnya. Dan tidak ada ijma' di kalangan para ulama' tentang hukum bagi sesuatu perkara tersebut. Maka mujtahid akan berijtihad padanya. Mujtahid dia akan buat ijtihad pada perkara tersebut. Maka mujtahid dia akan menggolongkan sesuatu perkara itu, satu perkara yang kesamaran itu dengan salah satu daripada halal dan haram. Sama ada dihukumkan dengan halal ataupun dihukumkan dengan haram dengan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Maka dia akan merujuk dari dalil syar'i juga. Barulah boleh dibuat hukum pada perkara-perkara yang kesamaran di antara halal dan haram. Adapun wa amma imamu ahli sunnati wal jamaah Ahmad bin Hanbal. Mana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau telah menafsirkan mushtabihat itu dengan bahawasanya dia adalah satu kedudukan di antara halal dan haram yang mahal, iaitu halal yang jelas dan haram yang jelas. Di antara halal sahaja dan haram sahaja. Maka dia duduk tengah-tengah. Dan beliau telah menafsirkan kadang-kadang dengan bercampurnya halal dan haram. Maksud benda yang mushtabihat itu ialah sesuatu perkara yang bercampurlah halal dan haram ni. Dengan bahawasanya seperti mana seseorang itu mencampurkan hartanya dengan sesuatu perkara yang haram. Harta dia, yang milik dia memang jelas dah halal. Dan ada satu harta yang haram, yang mana dicampurkan harta dia yang halal ni ke dalam harta yang haram. Maka itu dia dah berada dalam keadaan tengah-tengah. Dia tidak dia mushtabihat dia berlaku. Duduk tengah-tengah. Maknanya kalau kata ada harta yang diusahakan sendiri. Kemudian ada harta yang milik umum, milik awam. Maka dicampurkan harta tersebut. Harta dia masuk dalam harta tersebut. Sehingga tidak boleh nak dikenal pasti mana harta dia, mana harta awam. Itu campurkan harta dia dengan harta yang haram. Maka pada ketika itu berlakulah mushtabihat. Satu yang kesamaran. Sama ada pada harta yang dia ambil tadi adalah harta orang lain ataupun tidak. Maka dia berlakunya kesamaran. Oleh kerana itu, beliau, yakni Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, beliau telah memfatwakan apabila banyaknya perkara haram ke atas halal, maka sepatutnya dia menjauhinya. Maknanya bila perkara haram itu diamalkan melebihi daripada daripada perkara yang halal. Perkara yang haram itu dilakukan lebih banyak daripada perkara yang halal. Maka dia seperti mana orang yang campurkan harta dengan perkara yang haram. Maka sepatutnya dia kena hindarkan diri daripada ni. Dan apabila adalah halal itu lebih banyak dan haram itu sedikit, maka harus menggunakannya. Bila satu perkara tersebut pada dia ada harta dia dan pada dia ada harta orang lain. Mana harta dia tu harta yang halal lah. Bila adalah halal itu lebih banyak daripada harta yang haram, maka dan harta yang haram itu sedikit, maka harus untuk menggunakannya. Dan kesimpulan apa yang ditafsirkan oleh para ulama tentang syubhat
seperti mana yang telah dikatakan oleh Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaih dalam Fathul Bari. Kesimpulannya ialah yang pertama, maksud daripada mustabihat itu ialah apabila bertembungnya dalil dari segi zahir. Ta'arud dalil dari segi zahir. Seperti mana sebahagian hukum-hukum ibadat dan muamalat dan selainnya. Mana berlaku ta'arud, perkara yang bercanggah lah dari sudut dalil-dalil zahir. وهذا الذي يرجحه الحافظ رحمه الله تعالى. Dan inilah yang telah mentarjihkannya oleh Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaih. Maksudnya bercanggah dua dalil, maka dia jadi kesamaran, sama ada halal ataupun haram. Yang kedua, berlakunya ikhtilaf ulama. Ini termasuk dalam bawah tajuk yang pertama, iaitu ta'arud adillah zahiriyah. Kemudian yang ketiga ialah perkara yang dinamakan makruh. Perkara yang dipanggil makruh. Maka kerana sesungguhnya dia tidak لأنه لا يجتذبه جانب الفعل والترك. Dia tidak la yajtazibuhu. Dia tidak menarik dua-dua, melakukan, sama ada melakukan ataupun meninggalkan. Imam Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaih melihat penafsiran ini ada kemungkinan, dan penafsiran ini terkhusus pada hak ulama. Oleh kerana itu dikatakan fal alimul fatan. Orang alim yang cerdik, la yakhfa alaihi tamyizul hukmi. Dan tidaklah tersembunyi ke atasnya membezakan hukum-hukum. Maka tidak berlakulah baginya demikian itu, melainkan pada memperbanyakkan daripada perkara-perkara yang harus dan ataupun makruh. Fal'alimul fatanu la yakhfa alaihi tamyizul hukmi. Orang alim yang cerdik tidak tersembunyi ke atasnya membezakan hukum. Maka tidak berlakulah baginya demikian itu pada memperbanyakkan dari mana bila tidak sembunyi ke atasnya pembahagian hukum, maka tidak berlakulah demikian itu, melainkan ketika mana memperbanyakkan al-iktisar atau al-istiksar, itu menuntut banyak daripada perkara yang mubah ataupun makruh, seperti mana yang telah kama taqarrara qablu, seperti mana yang telah jelas sebelum ini. Dan tidak tersembunyi bahawasanya orang yang memperbanyakkan daripada perkara yang makruh, maka akan ia menjadi berani untuk melakukan perkara yang dilarang pada keseluruhannya. Maknanya kat sini, setiap orang tadi, orang yang memperbanyakkan buat benda yang makruh, maka dia akan jadi berani untuk buat benda yang dilarang. Ataupun menanggunglah oleh kebiasaannya itu melakukan perkara yang dilarang yang tidak diharamkan. Maka dia akan mengatasi ke atas melakukan perkara yang dilarang yang diharamkan. Maksudnya kalau dia menjadi adat buat benda yang dilarang tapi dimaafkan, tapi tidak dikatakan haram. Dia buat benda tu dilarang tapi tak haram. Maka menghamalkan menjadi adatnya melakukan perkara yang dilarang selain benda yang diharamkan ke atas melakukan perkara yang dilarang yang diharamkan. Apabila adalah ia min jinsihi, daripada jenisnya, ataupun adalah demikian itu kerana syubhah padanya, iaitu bahawasanya dia mendatangkan apa yang dilarang daripadanya, menjadilah hatinya gelap kerana ketiadaan cahaya warak, maka fayaqa'u fil haram,
Bila mana tak ada cahaya dah dalam hati dia, oleh kerana banyak buat benda-benda yang makruh, maka dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Walau lam yakhtaril wuqu' fihi, walaupun dia tidak memilih untuk jatuh di dalamnya. Berlakulah di sisi musannif dalam kitab Buyuk daripada riwayat Abi Farwah daripada Imam Sya'bi rahmatullahi alaih mengenai hadis ini. Faman taraka ma syubbiha alaihi minal ismi. Siapa yang meninggalkan apa yang menyerupai ke atasnya daripada dosa. Kana limastabana lahu. Maka adalah baginya menuntut jelas baginya meninggalkan. Maknanya kalau orang yang meninggalkan perkara yang syubhah ke atasnya, apa yang menyebabkan ma syubbiha, dosa yang ditashbihkan ke atasnya, maka adalah ia pasti tidak menuntut ia akan tinggal. Wa man ishtara'a ala ma yushiku fihi minal ismi. Sesiapa yang berani untuk melakukan apa-apa sahaja yang ragu-ragu padanya daripada perkara yang haram, maka hampir-hampir bahawa dosa au syaka an aywaqi'a mastaban. Maknanya kat sini, orang yang bermudah-mudah untuk melakukan perkara yang makruh, maka dia akan terbabit dengan perkara-perkara yang haram. Dia akan berani untuk buat benda-benda yang haram. Begitu juga kalau pada anak-anak kita yang sekolah, maknanya kita perkara-perkara yang bila satu perkara itu benda yang makruh, benda yang dia harus, tapi boleh hampir-hampir menyebabkan jatuh kepada perkara-perkara yang haram, maka kita kena elakkan. Sebab apa? Kalau kita buat juga benda-benda yang makruh tu, boleh menyebabkan kita berani untuk buat perkara yang jatuh dalam dosa. Oleh kerana tu, kat sini pengarang, kat sini syarih atau pensyarah tadi dia mendatangkan khulasah ataupun kesimpulan. Maknanya perkara yang mustabihat itu ialah perkara-perkara yang makruh. Kebiasaannya perkara-perkara itu hukum dia makruh. Kemudian yang keempat daripada khulasah, daripada kesimpulan yang dibuat oleh ulama, seperti mana yang dibuat oleh Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih, mustabihat itu juga adalah perkara yang harus. Mustabihat itu adalah satu perkara yang harus. Wala yumkinu qailu hadza an yahmilahu ala mustawi tarafain fi kulli wajhin, bal yumkinu hamluhu ala ma yakunu min qismi khilafil aula. Dan tidak mungkinlah orang yang mengatakan qail akan perkara ini bahawa dia menghamalkan perkara tersebut ke atas yang sama di antara dua taraf, maknanya dua hukum yang sama daripada setiap sudut. Bahkan kemungkinan menghamalkan perkara yang harus itu ke atas benda yang daripada pembahagian khilaful aula. Ni perkara yang harus ni dia ada dua keadaan. Satu harus yang mana boleh jatuh jadi makruh. Maka bila kata harus yang boleh jatuh jadi makruh, maka perkara tersebut kita kena elakkan, takut berlaku terjatuh dalam perkara yang haram. Ini dia makruh yang boleh hampir kepada haram. Tapi kalau ada satu keadaan yang mana dia perkara yang harus, yang lawan dia bukan apa? Lawan dia bukan makruh. Perkara yang harus lawan dia bukan makruh, tapi lawan dia ialah khilaful aula. Yang ni lain sikit. Mana yang ni khilaful aula tak ada masalah.
Saya baca dalam syarahan yang lain. Cuma kita masih lagi dalam muka surat 45 dan 46. Okay. Okay. Sekarang kita tengok kata-kata ulama, tentang perkara yang mengenai pentingnya untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. Maknanya saranan-saranan kata-kata ulama salaf dalam meninggalkan perkara yang syubhah. Boleh tengok dalam muka surat 46. Okay. Kata-kata ulama salaf dalam meninggalkan perkara syubhat. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sempurnanya ketakwaan ialah apabila seseorang hamba takutkan Allah sehinggakan dalam perkara sebesar zarah dan sehingga dia meninggalkan sebahagian perkara yang dilihatnya halal kerana takut ianya haram sebagai pendinding di antaranya dengan perkara yang haram. Yakni apa? Antara kesempurnaan takwa ialah meninggalkan perkara-perkara yang kesamaran. Sehingga kan kadang-kadang satu perkara dilihat dia macam halal. Tak ada pun unsur-unsur haram. Tapi oleh kerana dianya tidak ada sesuatu dalil yang jelas yang mengatakan dia halal. Nampak macam halal tapi takut bila buat takut benda jatuh dalam benda haram. Maka orang yang bertakwa dia akan tinggalkan perkara tersebut walaupun dilihat perkara tersebut adalah harus. Ini darjat takwa yang sempurna. Kewarakan yang sempurna. Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi berkata, Imam Hasan Basri seorang tabi'in. Sifat takwa akan sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa apabila mereka meninggalkan banyak perkara halal kerana takut terjatuh dalam perkara yang haram. Maknanya takwa tadi dia akan bersama dengan orang yang bertakwa. Selagi mana seseorang itu meninggalkan banyak perkara daripada perkara yang dilihat halal. Banyak perkara halal tapi ditinggalkan kerana apa? Takut jatuh dalam perkara yang haram. Sebagai contoh, orang yang kita katakan rambut, kata rambut sunnah. Dia ada lammah, jummah dan wafrah. Iaitu dia ada yang panjang sampai ke bahu, kemudian ada yang pendek sikit sampai bawah telinga, dan ada lagi pendek sikit sampai ke paras separuh telinga. Jadi dia ada yang bawah lagi, bawah tu, dan kadang-kadang boleh jadi orang yang simpan rambut panjang dia akan jatuh, kadang-kadang boleh menyerupai perempuan. Bila boleh menyerupai perempuan maka boleh jatuh hukum haram. Jadi orang yang sedemikian maka patutnya dia tinggalkanlah rambut panjang. Tapi kalau lah memang dia kalau rambut panjang pun masih nampak macam masih nampak lelaki, maka dia tidak ada kesalahan, tidak ada mungkin tak salah lah. Mana tak ada masalah kalau dia simpan rambut panjang. Tapi kalau memang dia kalau dia simpan rambut panjang dah macam perempuan, maka dia tak boleh lah. Maka kadang-kadang benda tu halal, tapi boleh jadi jatuh dalam benda haram, maka seharusnya kita elakkan. Mengelakkan daripada berlakunya terjerumus dalam perkara haram walaupun benda tersebut halal, maka ianya juga adalah salah satu daripada sifat takwa.
Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya dinamakan orang-orang yang bertakwa kerana mereka takut terhadap perkara yang tidak ditakuti. Maknanya orang yang takwa ni, dia begitu berjaga-jaga setiap perkara. Iaitu mereka takut terhadap perkara yang tidak ditakuti oleh orang lain. Yang mana kebanyakan manusia tak takut untuk buat perkara tersebut. Tapi orang yang takwa ni, dia takut buat benda tersebut walaupun nampak macam boleh. Sebab tu ada satu pepatah mengatakan, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sesuatu perkara yang baik, perkara yang itu tidak dianggap dosa. Tidak dianggap dosa pada orang yang abrar. Orang yang kata apa? Orang yang biasa lah. Orang biasa. Kalau orang biasa buat, dia tak menjadi satu kesalahan. Maksudnya dia adalah satu benda yang bagus, benda yang baik. Tapi kadang-kadang benda tersebut kalau dibuat oleh orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, maka ia adalah satu benda yang boleh dijadikan satu kesalahan. Sebagaimana guru saya selalu bagi tahu tentang, contohlah ada pelajar. Pelajar dia perlu hormat, perlu beradab dengan guru dia. Kadang-kadang orang yang tak kenal guru dia cakap, bersembang macam macam kawan-kawan, maka itu adalah satu perkara yang harus untuk orang-orang yang tak kenal dengan dia. Tapi bagi para pelajar, dia perlu hormat guru dia, perlu beradab dengan guru dia. Maka kalau dia buat seperti mana orang awam, maka ianya satu kesalahan. Begitulah dia punya perumpamaannya. Maknanya kadang-kadang orang yang bertakwa ni begitu teliti terhadap sesuatu perkara. Sehingga kalau perkara tu nampaknya macam harus, tapi dielakkan juga kerana takut-takut jatuh dalam perkara haram. Walaupun orang lain tak takut untuk buat perkara tersebut. Kerana apa? Pada pandangan orang biasa, ianya harus. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya aku suka menjadikan perkara halal yang aku tinggalkan sebagai pendinding di antaraku dengan perkara haram. Maknanya ada juga perkara halal yang ditinggalkan semata-mata untuk supaya dia menjadi penghalang daripada terjatuh dalam perkara haram. Dan Sufyan ibnu Uyainah rahmatullahi alaihi berkata, seseorang itu tidak akan mencapai hakikat iman, yakni mencapai hakikat iman yang sempurna, sehinggalah dia menjadikan perkara halal sebagai benteng di antaranya dengan perkara haram. Menjadikan perkara halal sebagai benteng di antaranya dengan perkara haram. Dan sehinggalah dia meninggalkan dosa dan perkara yang seumpamanya. Kadang-kadang benda tu tak dosa pun, tapi ditinggalkan juga kerana supaya tak jatuh dalam haram. Maka ia adalah satu untuk mencapai darjat hakikat iman yang sempurna. Iaitu orang yang dapat hakikat iman, maka perkara harus pun kadang-kadang dia tinggalkan. Walaupun perkara tersebut halal dia buat, tapi dia akan tinggalkan supaya apa? Supaya dia tidak terjerumus dalam perkara haram. Jadi itu orang yang ada sifat warak, orang yang ada sifat taqwa, dia meninggalkan, maknanya perkara tu makruh, perkara tu tak berdosa, makruh, harus yang makruh, dia tak berdosa, ditinggalkan. Supaya apa? Supaya kerana apa? Kerana kalau dibanyakkan perkara-perkara yang makruh, boleh jadi jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Telah sabit khabar daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa beliau telah memakan perkara syubhah tanpa diketahuinya. Apabila mengetahuinya, beliau memasukkan tangannya ke dalam mulut sehingga dia memuntahkannya. Maknanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu antara sahabat Nabi yang paling hampir dengan Nabi, yang mana beliau ni takkan sikit pun
masukkan benda haram dalam badan dia. Apabila dia tahu benda tersebut, kadang-kadang benda tu tak haram lah bagi dia. Tapi bila benda tu syubhah, benda tu kesamaran, maka dia terlalu berjaga-jaga sehingga dia tak nak benda haram masuk dalam badan dia. Sanggup apa? Sanggup mati daripada masuk benda haram dalam badan. Ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga dia paksa masukkan, jolok tangan dia masuk dalam mulut, buang balik. Muntahkan balik apa yang dia telah makan. Ibrahim bin Adham rahmatullahi alaih pernah ditanya, kenapakah kamu tidak minum air zam-zam? Maka jawab beliau, seandainya aku mempunyai timba, niscaya aku akan meminumnya. Ini jawab beliau. Timba yang ada ialah timba daripada harta kerajaan. Ibrahim bin Adham ini adalah dulunya beliau adalah satu orang pembesar. Jadi beliau ni menjadi salah seorang daripada kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana begitu warak, begitu takwanya beliau. Sehingga kan beliau ni memang seorang pembesar dan ada mana bolehlah untuk gunakan harta, untuk gunakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Tapi begitu takwanya beliau, beliau tak sanggup untuk guna harta daripada harta kerajaan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Begitu takwanya beliau, walaupun harta tu harta kerajaan, untuk keperluan dia sepatutnya boleh guna, harus. Tapi beliau sanggup untuk tak guna. Maknanya kata, aku kalau aku ada timba sendiri, pasti aku dah minum dah air zam-zam. Tapi timba yang ada, nak cedok air zam-zam tadi, adalah kerajaan, daripada kerajaan. Jadi tak sanggup untuk guna. Sebab apa? Dia ada harta orang lain. Jadi tak boleh. Sebab dia ada harta umum. Jadi dia takkan guna untuk peribadi. Takkan guna untuk peribadi. Ini sifat satu orang wali Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah taala meredai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merahmati sesiapa yang mengikuti mereka daripada kalangan salafus salih yang telah menjauhkan diri daripada perkara-perkara syubhah dan menjaga agama mereka dengan penjagaan yang sempurna. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Famanittaqa syubhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maksudnya orang yang bertakwa, orang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah memelihara agamanya dan maruah dirinya. Inilah yang dituntut oleh agama, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang yang betul-betul jaga diri daripada syubhah, maka dia adalah orang yang betul-betul jaga agama dia dan betul-betul jaga maruah dirinya. Kemudian kita tengok pada lafaz hadis yang seterusnya ialah waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Iaitu orang yang jatuh dalam perkara syubhat, orang yang terjerumus dalam perkara-perkara syubhat, boleh jadi dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Yang mana Nabi SAW mendatangkan perumpamaan seperti mana satu orang penggembala mengembala kambingnya berhampiran dengan kawasan larangan raja. Berhampiran dengan kawasan larangan raja. Sesungguhnya kawasan larangan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini ialah apa yang diharamkannya. Maknanya apa sahaja yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, itulah sempadan kawasan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kat sini dia kata sebagaimana mengembala berhampiran dengan kawasan larangan. Yushiku ayyar ta'afihi. Hampir-hampir bahawa dia akan meragut
dalam kawasan larangan. Ala wa inna likulli malikin himan. Dengar betul-betul. Ala, dengarlah, ketahuilah. Maka kat sini kalau diterjemahkan sebenarnya ialah dengar betul-betul apa yang nak sampaikan. Kat sini ala huruf adalah huruf tambih. Panggil huruf tambih. Mana disebut ala ini supaya kalau orang Arab sebut ala ini supaya apa? Supaya orang bagi tumpuan apa yang dia nak sampaikan. Ala wa inna likulli malikin himan. Dan bahawasanya dan sesungguhnya bagi setiap raja itu dia ada kawasan larangan dia. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan maka ketahuilah, dengarlah betul-betul nasihat ini, bahawasanya kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Tujuan disebutkan perkara ini ialah sebagai peringatan supaya melihat kepada perkara ghaib dengan mengumpamakan dengan perkara yang dapat dirasa dan dilihat. Kat sini sebenarnya perkara-perkara yang haram itu satu benda yang abstrak, benda yang kita tak nampak. Benda yang kita tak nampak. Maknanya benda yang ghaib. Maka Allah Ta'ala nak bagi kita, Nabi SAW nak bagi kita faham, didatangkan perumpamaan dengan benda yang kita boleh lihat dengan mata kepala kita. Sebab tu diserupakan dengan perkara tersebut. Raja-raja Arab mempunyai padang ternakan untuk binatang ternakan mereka. Orang lain dilarang daripada mendekatinya. Sesiapa yang mendekatinya akan dikenakan hukuman. Maknanya kawasan padang rumput ni adalah untuk ternakan raja sahaja. Mana orang lain tak boleh masuk. Kalau masuk memang kena hukum. Orang yang takut kepada hukuman raja akan menjauhkan ternakannya daripada kawasan larangan tersebut. Maknanya orang yang takut dengan hukuman raja, maknanya kalau kata dia punya gembalaan dia masuk dalam kawasan ternakan raja, kawasan padang ragut raja ni, maka menyebabkan raja akan hukum dia dengan hukuman yang berat. Jadi kalau orang yang takut dengan hukuman tadi, dia tak akan masuk lah. Satu lagi, untuk supaya dia tak masuk, dia tak akan dekat pun dengan kawasan tersebut. Maknanya dia tak akan berhampiran dengan kawasan tersebut. Dengan itu lambat laun ternakannya akan memasukinya. Maknanya kalau dia duduk hampir-hampir dengan kawasan tersebut, lama-lama dia akan dekat dan masuk ke dalam kawasan larangan. Itu perumpamaan orang yang melakukan perkara syubhah. Itu perumpamaan orang yang melakukan perkara syubhah. Maknanya orang yang buat perkara syubhah ni mula-mula memanglah tak haram. Tapi dia sikit bila selalu buat, dia berani buat, dia tambah lagi sampai tahap dia termasuk dalam perkara haram. Dia buat benda tu jatuh hukum haram terus. Sebab tu untuk jaga daripada perkara yang haram, maka kena tinggalkan perkara yang syubhah. Dengan itu lambat laun ternakannya akan memasukinya walaupun tak sengaja. Kadang-kadang dia tak sengaja, tapi oleh kerana dia berani buat, lama-lama dia termasuk. Oleh sebab itu dia akan dikenakan hukuman. Mana bila dia buat benda yang haram, maka jatuhlah dosa. Dia berdosa. Jadi bila berdosa, kenalah hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Allah Subhanahu Wa Taala juga mempunyai kawasan larangan di dunia ini, iaitu perkara maksiat dan perkara yang haram. Sesiapa yang melakukannya, maka dia layak menerima hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Barang siapa mendekati kawasan larangan dengan melakukan perkara syubhah, maka diragui akan terjatuh dalam perkara yang haram. Itu yang kita dah sebut tadi. Jadi untuk supaya kita pelihara diri kita daripada perkara syubhah, maka daripada perkara haram,
maka kita kena elakkan daripada buat benda yang syubhah. Benda-benda yang kesamaran ni yang apa, contoh dia lebih-lebih lagi dalam bab muamalat lah, bab harta. Kalau benda tu kalau benda tu ada kesamaran dari segi pelaksanaannya, dari segi hukumnya dan sebagainya, maka elok kita tinggalkan. Kadang-kadang macam-macam skim, skim cepat kaya, ataupun kadang-kadang macam-macam perkara lah. Kita duduk dalam sesuatu pelaburan, dan pelaburan ni kita tak pasti dia buat pelaburan untuk mana. Jadi bila kita syak, kita tak pasti dia labur duit ke mana, maka dia satu benda yang syubhah lah. Tak pasti. Tapi kalau kita tahu dia ni memang labur dekat mana, syarikat arak, syarikat judi dan sebagainya, maka sudah pasti pelaburan tadi haram. Maka memang kena tinggalkan. Tapi kadang-kadang ada pelaburan-pelaburan yang kita tak tahu. Kita tak tahu, kita invest, kita labur duit kita dalam satu syarikat atau satu kata apa, kaunter saham. Tapi kita tak tahu saham tadi, kita tak pasti dia ni patuh syariah ataupun tak patuh syariah. Jadi kita tak tahu dia ni labur dia punya duit dia ke mana. Dia ni buat pelaburan, dia punya perniagaan dia labur ke mana, kita tak tahu. Maka itu benda yang syubhah. Maka bila benda tu kesamaran ke atas kita, maka kita kena tinggalkan. Supaya apa? Kalau kita tinggalkan, maka kita terselamat daripada jatuh dalam perkara yang haram. Itu, maka kat sini kesimpulannya itulah. Maknanya kita kena usahakan benda yang halal kita buat, benda yang haram jelas kita tinggalkan, dan benda yang syubhah kita kena cari dia punya hukum. Tapi kalau kita tak pasti, kita kesamaran lagi, maka kita kena stop. Jangan teruskan buat benda tersebut. Jangan teruskan buat perkara tersebut. Maknanya kita tinggalkan benda yang kesamaran, benda yang syubhah, kita tinggalkan. Jangan kita berani-berani buat benda-benda yang syubhah. Supaya kita tak terjerumus dalam perkara yang haram. Bila kita terjerumus dalam perkara yang haram, maka hilanglah kata agama, tercabutnya agama pada diri kita. Bila kita buat benda haram, boleh jadi akan apa? Tercemarlah maruah, tercalalah maruah diri kita. Maka oleh kerana itu nak jaga agama, nak jaga maruah diri, maka tinggalkan perkara yang syubhah. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan lagi Allah Subhanahu Nabi SAW sambung hadis ini cerita tentang hati. Cerita tentang hati. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya di dalam jasad itu, pada jasad tersebut ada seketul daging. Dalam jasad ada seketul daging. Ini kat sini letak lafaz mudghatan. Mudghah ini ialah ketulan daging yang saiz dia ataupun besar dia ialah sekadar boleh masuk dalam mulut. Maknanya kecil lah. Itu maksud mudghah. Tapi kat sini nak bagi tahu pada jasad kita ada segumpal daging, ataupun kata yang semakna dengan daging lah. Ada segumpalan daging ataupun organ. Iza saluhat, apabila baiklah ketulan tersebut, maka akan baiklah seluruh jasad. Bila baiklah ketulan tersebut, maka baiklah seluruh jasad. Apabila rosaknya ketulan tersebut, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahawa ianya adalah hati.
Maknanya kat sini hati ni sebenarnya, hati ni yang dimaksud dengan hati ialah satu benda yang kita boleh difahami dalam dia tak zahir. Hati ni sebenarnya duduk mana hati ni? Ada ulama kata hati ni duduk dekat mana? Hati ni duduk dekat dalam badan. Tapi kat belah mana hati? Maka kat sini ulama terjemahkan dia adalah seperti mana jantung. Maknanya qalb tu adalah jantung. Qalb tu adalah jantung. Kerana apa? Kerana apa di jantung? Tapi bila sebut qalb, hati itu adalah satu benda yang abstrak. Satu benda yang difahami secara apa mungkin? Abstrak lah. Dia bukan satu benda yang ada objek. Yang dimaksudkan qalb di sini adalah jantung. Jantung. Maknanya kat sini hati tu dia duduk dekat jantung. Sebab apa kat jantung? Sebab jantung ni Izzat kata apabila baik hati tersebut, baiklah seluruh jasad. Maknanya apabila jantung ni dia berdenyut. Apabila jantung ni dia berdenyut, maka dia akan alirkan darah keseluruhan jasad. Maka jasad tidak akan jadi baik. Tapi bila hati ni berhenti berdenyut ataupun ada kerosakan, ada saluran-saluran yang tersumbat, maka dia akan menyebabkan ada tempat-tempat yang lain akan efek. Macam itulah dia kata hati yang kita faham. Hati yang kita faham, bila hati ni dia elok, maka seluruh amalan manusia akan jadi elok. Bila hati ni elok, maka seluruh amalan manusia akan jadi elok. Tapi bila hati ni rosak, hati ni tak betul. Dalam hati ni ada selain cinta kepada dunia, dalam hati ada cinta kepada harta, cinta kepada pangkat, cinta kepada dalam hati ni ada sifat-sifat mazmumah, maka akan rosaklah segala amalan yang lain. Maka kebaikan hati, kita tengok kebaikan jasmani bergantung kepada kebaikan hati. Maknanya jasmani kita, luaran kita bergantung kepada kebaikan hati. Kerana ia merupakan anggota yang paling penting dalam tubuh manusia. Kenyataan ini tidak bertentangan dengan ilmu pembedahan dan perubatan. Sememangnya semua orang menerima kenyataan yang mengatakan bahawa hati, yakni jantung, adalah sumber kepada kehidupan manusia. Selagi mana hati, yakni jantung ini baik dan berfungsi mengepam darah secara teratur ke seluruh anggota tubuh, manusia akan berada dalam keadaan sihat. Ulama dalam mazhab Syafi'i menggunakan hadis ini sebagai hujjah untuk mengatakan bahawa sumber asal kepada akal ialah hati. Dan akal yang terdapat di kepala sebenarnya berasal daripada hati. Maka mereka berdalilkan kepada firman Allah Ta'ala, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya. Yakni memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak nak faham dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kat sini hadis ini jadi dalil dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa sumber asal kepada akal ialah hati. Perkara seumpama ini juga telah diceritakan oleh ahli falsafah dan ahli ulama mutakallimin. Ini dalam mazhab Syafi'i mengatakan sumber asal kepada akal ialah hati berdasarkan firman Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Maknanya qulub ni adalah hati. Hati ni dia sebenarnya adalah sumber asal kepada akal. Yang mana hati inilah yang boleh faham. Hati yang boleh dapat kefahaman. Maknanya kalau hati tak faham, menunjukkan akal pun tak faham.
mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih pula berpendapat akal terletak pada otak. Pendapat seperti ini juga dikeluarkan oleh para doktor dengan hujah. Apabila otak rosak, maka rosaklah akal. Ini telah dijelaskan oleh ilmu perubatan dan kajian anggota tubuh badan bahawa punca fikiran ialah di otak. Kerana panca indera akan bergerak dengan arahan yang keluar daripada otak. Maknanya dari segi pendapat ulama ni berbeza-beza. Tapi fungsi hati itu sendiri ittifaq. Cuma mana kedudukan dia tu ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Walau bagaimanapun, hati tetap kekal sebagai sumber asal bagi kehidupan seluruh anggota, termasuklah otak. Apabila hadis mengatakan bahawa kesejahteraan jasad dan fikiran dihubung kaitkan dengan hati, maka ini bermakna ia dihubungkan dengan sumbernya yang asal. Bila kata sejahteranya jasad dan fikiran dihubung kaitkan dengan hati, maka bermakna dia dihubungkan dengan sumbernya yang asal. Ayat Al-Quran yang menyandarkan akal kepada hati pula ialah kerana hati merupakan sumber yang jauh. Adapun otak ialah sumber dekat yang secara langsung digunakan untuk berfikir. Okay. Apa yang dimaksudkan oleh hadis daripada kesejahteraan hati ialah kesejahteraan secara maknawi. Apa yang dimaksudkan oleh hadis dari kesejahteraan hati ialah kesejahteraan maknawi. Maknanya bila hati itu elok, eloklah seluruh jasad. Maknanya dari segi makna. Maknanya bila hati yang ada pada diri seseorang itu elok, maka seluruh amalan dia akan jadi elok. Maksudnya ialah keelokan jiwa dari dalam yang tidak dapat diselami oleh seseorang kecuali Allah. Maksudnya keelokan jiwa tadi yang Allah Ta'ala sahaja tahu. Dalam kitab Al-Mu'in ala tafahumil arba'in oleh Ibnu Mulaqqan Asy-Syafi'i ada mengatakan, sesungguhnya kesejahteraan hati terdapat dalam 5 perkara. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, mengosongkan perut, bangun malam, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu sahur, dan duduk bersama dengan para salihin. Maknanya nak dapat kesejahteraan hati, perlu amalkan 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dengan mengetahui maknanya. Maknanya dengan tadabbur, maksud dia baca Quran dengan faham, dengan tahu dia punya makna dia. Paling kurang kita baca terjemahan Al-Quran. Baca Quran dalam keadaan kita faham apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Dan juga yang kedua ialah mengosongkan perut. Iaitu maksud dia apa? Maksud dia jangan makan terlalu banyak. Jangan makan terlalu banyak. Ataupun maksud dia ialah banyakkan berpuasa. Yang ketiga, bangun malam. Iaitu untuk dapat hati yang sejahtera, kena bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ialah merendah diri kepada Allah, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu sahur, iaitu dengan banyakkan beribadat, merendah diri pada Allah Ta'ala. Yang kelima ialah duduk dengan para salihin. Kena duduk dengan orang-orang soleh. Supaya apa? Kita dapat berkat, kita dapat kata apa? Kesan daripada cahaya orang-orang soleh tersebut. Mana dia punya nur dia dari segi apa, daripada amalan dia akan terpancar pada kita. Duduk dengan orang soleh juga, mana sentiasa kita akan dapat nasihat-nasihat yang menguntungkan kita. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang lain, kemungkinan kita akan dapat tempias daripada keburukan mereka. Tapi kalau kita duduk dengan orang soleh, yang mana orang soleh ni ada nasihat-nasihat dia, maka kita duduk dengan orang soleh ni, maka kita akan dapat nasihat-nasihat yang baik untuk kemajuan akhirat kita.
Ini aku yang ini pengarang mengatakan, iaitu pengarang kitab Al-Wafi. Satu perkara lagi ialah makan makanan yang halal kerana ia merupakan pokok kesejahteraan hati. Maknanya kita usahakan makanan kita betul-betul halal. Jauhi makanan-makanan yang syubhah. Makanan-makanan yang mana kita tak pasti kehalalan dia. Jadi elakkan. Supaya apa? Supaya kita dapat terang hati. Alangkah indahnya orang yang berkata, makanan ialah benih kepada tindakan dan tingkah laku manusia. Maknanya, makan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi darah daging. Dia akan jadi darah daging, dia akan menghasilkan tindakan dan tingkah laku. Apabila makanan yang masuk adalah halal, maka ia keluar dalam keadaan halal. Maknanya, segala apa yang keluar yang terhasil dari perbuatan adalah perbuatan yang elok. Apabila ia masuk dalam keadaan haram, maka ia keluar dalam keadaan haram. Maknanya kalaulah kita makan benda itu masuk dalam badan kita benda haram, maka akan terzahirnya tindakan dan tingkah laku yang tak elok. Dan apabila masuk dalam keadaan syubhah, maka ia keluar dalam keadaan syubhah. Maknanya bila masuk dalam keadaan benda itu syubhah, maka dia akan terhasil benda perkara-perkara yang syubhah juga daripada tindakan dan perilaku kita. Jadi mudah-mudahan kita kena usahakan supaya hati kita menjadi hati yang baik, hati yang sejahtera. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan kita, segala apa yang kita buat dari segi kita belajar, kita buat amalan, kita buat kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara hati kita daripada perkara-perkara yang buruk dan sentiasa Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita sifat ikhlas, sifat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup sekadar itu untuk petang ni. Assalamualaikum Mudah-mudahan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak ulang balik tadi terkeluar? Yang 5 tadi, 5 atau 6 tadi. Nombor 1 membaca dan memahami Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Maknanya membaca Al-Quran dengan kita memahami makna dia. Yang kedua, mengosongkan perut. Nombor 2, mengosongkan perut ya. Yang ketiga, bangun malam. Kosongkan perut, bangun malam. Yang keempat, merendah diri kepada Allah pada waktu sahur. Maknanya kita banyakkan beristighfar lah pada waktu sahur. Allah pada waktu sahur ya. Okey. Dan yang kelima ialah duduk bersama dengan orang soleh. Nombor 6, makan makanan yang halal ya. Tambahan tu, tambahan tu lah. Kita makan makanan yang halal. Okey, insya-Allah. Okay. Terima kasih Ustaz. Okay. Mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran dan dapat kita amalkan dan kita sebar-sebarkan insya-Allah. Insya-Allah. 6:30 Ustaz. Tutup insya-Allah. Ustaz nak sambung ke Ustaz? Tutup lah insya-Allah. Alhamdulillah. Banyak ilmu dapat ni Ustaz. Takut pun ada. Ada yang subhah ke? Ya Allah, ya Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah kuliah kita pada petang ini. Kita tangguhkan untuk sementara. InsyaAllah kita jumpa lagi. Banyak yang kita pelajari hari ini. Ustaz ajar kita mustabihat, makruh, harus, subhah. Allahu Akbar. Macam-macam. Takut pula. Na'udzubillah. Yang paling senang Ustaz kata yang halal kita buat, yang haram kita tinggalkan, yang subhah pun kita tinggalkan. InsyaAllah kita tidak akan terjerumus ke dalam yang haram kalau kita tinggalkan yang subhah, sebab kita tak yakin kan sama ada halal ataupun haram. And then tadi Ustaz ada bagi yang 5 tu untuk mendapat ketenangan diri. Buatlah 5 perkara ini. Baca Al-Quran dengan tadabbur, kosongkan perut iaitu berpuasa ataupun kurangkan makan, bangun solat malam dengan munajat, merendah diri pada Allah waktu sahur dan beristighfarlah sebanyak-banyaknya. Dan duduk dengan orang-orang yang soleh, mula kita berkat mendapat berkat daripada orang-orang yang soleh insya-Allah.
And then jaga makanan, kata Ustaz, makanlah makanan yang halal. Jauhi daripada yang subhah. Alhamdulillah. Kita jumpa juga malam ini untuk jemaah semua. Kita ada kuliah maghrib pada 8 malam dan kita ada kuliah isyak pada 9.15 malam. InsyaAllah bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan sedikit doa sepanjang tahun baru ni Ustaz, sikitlah untuk kita orang ni insyaAllah. InsyaAllah. And then kita, Ustaz baca tasbih kafarah dan surah Al-As. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau ampunlah segala dosa-dosa kami yang telah terdahulu, yang telah kami buat, ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, dalam keadaan tahun baru yang telah tiba ini, ya Allah, berilah taufik untuk kami sentiasa untuk buat kebaikan, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhah. Ya Allah, jauhkan kami daripada perkara-perkara maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, berilah kami taufik untuk buat segala kebaikan-kebaikan yang belum kami buat, atau yang Kau berilah kami istiqamah ke atas segala perbuatan kebaikan yang kami sedang buat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau terimalah segala amalan-amalan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau terimalah segala amalan umat Nabi SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pemudahkanlah segala urusan-urusan kami, ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah untuk kami capai sasaran kami pada tahun ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkaulah segala-galanya, ya Allah. Dan tidak ada tempat kami mengadu, tidak ada tempat untuk kami memohon hajat melainkan hanya kepadamu, ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.